Berhibur adalah fitrah semula jadi manusia. Hiburan merupakan suatu perkara yang disenangi oleh naluri insan. Kebanyakan manusia menjadikan hiburan sebagai saluran kreativiti yang mencerminkan gambaran pemikiran, emosi dan inovasi manusia. Hiburan juga adalah gabungan daripada keindahan seni, kehalusan bahasa dan keunikan budaya manusia yang mampu mententeramkan jiwa dan melahirkan kegembiraan. Sebagai agama yang menepati keperluan fitrah, Islam tidak menghalang umatnya berhibur. Namun, hiburan di sisi Islam perlu disuluh dan dipandu mengikut nilai-nilai murni yang dibawa oleh Islam. Konsep berhibur dalam Islam adalah dengan tujuan untuk mendamaikan jiwa, menenangkan fikiran dan merehatkan rohani serta jasmani. Sebagaimana dalam pengetahuan kita, wanita itu adalah sebaik-baik perhiasan yang dijaga rapi oleh yang selayak baginya. Dan Islam telah memartabatkan kedudukan seorang wanita Islam itu ke tempat yang paling mulia. Namun, terdapat beberapa perbahasan berkaitan suara wanita ini di sisi pandangan ulama. Ada sebahagian ulama yang menyatakan suara wanita itu adalah aurat dan ada sebahagian yang lain yang membenarkan suara wanita tersebut. Justru itu, marilah sama-sama kita mendengar penjelasan dengan lebih mendalam tentang perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya bersama dengan Ustaz Muhammad Nazri bin Ibrahim selaku guru Taranum. Seperti yang Ustaz sedia maklum, tajuk kami berkenaan isu wanita memperdengarkan suara dalam bidang hiburan secara terbuka. Jadi saya ingin bertanya kepada Ustaz, apakah garis panduan yang ditetapkan dalam Islam bagi seorang wanita untuk memperdengarkan suaranya di hadapan khalayak ramai, terutamanya dalam bidang hiburan seperti nasyid dan taranum? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada pemberita pada hari ini. Berkenaan dengan suara dari segi hiburan, baik, kita pergi kepada hukum asal wanita, hukum asal suara, adakah aurat ataupun tidak. Dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab ada menyebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, ya nisa an-nabiy lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa, yang bermaksud wahai isteri-isteri Nabi yang ka ahadin minan nisa, sama sahaja dengan wanita yang lain, ini taqaitun, jika kamu bertakwa, fala takhda'na bil qaul, jangan menyuara ataupun ketika bersuara jangan dalam keadaan yang melemah lembut seperti merengek dan sebagainya, ataupun dikatanya sebagai bermanja-manja. Mengikut hukum asalnya, fala takhda'na bil qaul, jangan bersuara dalam keadaan yang bermanja-manja. So dari segi hiburan ke ataupun dari segi percakapan ni janganlah macam bukan ajnabi, selain daripada suami sendiri janganlah bersuara sedemikian. So akan mendatangkan keburukan bagi orang yang ada penyakit dalam hatinya. Wa kunna qawlan ma'rufa, maknanya berkata-katalah dengan yang baik-baik saja. So dari segi percakapan secara umumnya lah, termasuk dari segi aspek hiburan. Suara di khalayak ramai mungkin akan mendatangkan fitnah bagi wanita itu sendiri dan juga penonton-penonton lelaki yang lain. Seeloknya kalau hiburan contohnya nyanyi, nasyid, seeloknya dibuat secara tertutup untuk perempuan saja. Ada pun suara yang biasa-biasa mengikut pandangan saya seperti pidato, choir yang tidak mendatangkan fitnah bagi wanita, ada pun dibolehkan. Untuk suara dari segi hiburan, bacaan Al-Quran, ulama berpendapat bahawa Al-Quran ini bukanlah sesuatu benda yang melalaikan, yakni dibolehkan untuk orang lelaki mendengar orang perempuan membaca Al-Quran. Dari segi penontonnya, dari segi hakimnya, seperti kita tahu hakim akan mendengar suara dengan lebih jelas melalui earphone dan sebagainya, dibolehkan. Berdasarkan hadis Nabi, tidak dikhususkan hiasilah suara itu khusus pada lelaki ataupun wanita, maknanya dibolehkan untuk perempuan melagukan Al-Quran. Biasanya perempuan melagukan Al-Quran ini ada disiplin dia, maknanya melagukan Al-Quran tetap dalam suara yang berintik-intik, lemah lembut dan bermanja dan sebagainya. Taranum itu ada disiplin dia untuk bukan nak melakukan semata-mata nak melakukan Quran saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang yang berilmu dalam bidang agama, pada pendapat Ustazah, apakah hukum serta batasan bagi seorang wanita untuk memperdengarkan suaranya pada khalayak umum terutamanya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, merujuk kepada soalan yang saudari utarakan kepada saya sebentar tadi. Okey, yang mana apakah hukum aurat di khalayak ramai berkenaan dengan tentang hiburan kan? Okey. Saya wakilkan balik pandangan ni daripada Ustaz Azhar Idrus, okey. Yang mana beliau menyatakan kalau ikut ijma' dia ada dua kaul, okey, dua kaul ni bermaksud dua pandangan lah. Pandangan yang pertama mengatakan aurat, okey, pandangan yang kedua mengatakan tidak aurat. Okey, jadi kita akan bahaskan yang tidak aurat itulah. Yang mana yang tidak aurat ni, yang mana dia tidak dengan syarat tidak mendatangkan ataupun tidak menimbulkan fitnah lah. Sebaik-baiknya tak payahlah nyanyi, tak payahlah menggunakan suara di depan khalayak ramai, kecuali siapa? Depan suami, tujuan untuk hiburan lah, tak kira lah depan suami halal belaka, ataupun depan ajnabi ataupun kaum keluarga, ahli keluarga, kita nak nyanyi ke, nak menari ke, semua dibolehkan untuk inilah suara yang menggunakan suara tu. Berdasarkan dalil mana? Berdasarkan dalil Al-Quran, surah Al-Ahzab dan juga surah Ali Imran. Okay, Al-Ahzab ayat 32. Fala takhda'na bil qaul, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala takhda'na bil qaul, dan janganlah kamu melembut-lembutkan suara kamu ataupun melunakkan suara kamu. Yang mana kenapa? Sebab boleh mendatangkan penyakit hati bagi kaum lelaki. Okey. Sebab apa? Kalau Ibnu Katsir menyatakan ayat ni dia nukilkan balik ayat ni, dia syarah balik ayat ni. Ibnu Katsir kata bermaksud yang fayatma'al ladzi fi qalbihi, yang mana merosakkan hati ni merujuk kepada boleh merosakkan ataupun menimbulkan fitnah lah kepada lelaki ni, mendatangkan suatu benda yang buruk. Yang mana ada penyakit hati dalam lelaki tu, maka dia akan melakukan satu perkara yang tak baik lah pada perempuan bila mana dia mendengar suara yang mendayu-dayu, beralun-alun daripada kaum wanita ni. Maka katalah suatu benda yang baik, wa qulna qawlan ma'rufa, maka berkatalah perkara yang baik-baik sahaja, ataupun tidak melunakkan suara lah di hadapan di hadapan melainkan suami. Melainkan suami maksudnya suami je boleh dengar suara yang lemah lembut tu. Okay, boleh. Itu yang bukan tidak aurat lah. Okay, tidak aurat. Satu lagi kan fawaid fikih. Fawaid fikih ada banyak. Salah satunya syaduz zara'id. Syaduz zara'id ni bermaksud dia menutup pintu kerosakan. Dalam Islam ni dia ada fawaid fikih, yang mana tutup pintu kerosakan ni, kita halanglah suatu benda yang buruk tu daripada awal. Daripada, sebab kalau berlakunya zina contohnya, daripada apa? Boleh juga daripada suara, betul tak? Okay, jadi kita tutup pintu kerosakan tu daripada awal. Halang daripada awal, daripada melarut daripada benda-benda yang lain tu. Sebab kalau soalan aurat wanita tu dia umum, kalau soalan awak berkaitan hiburan, tapi kalau suara wanita cakap-cakap biasa tak ada masalah. Tapi dia jadi haram bila mana berbentuk lagu ataupun irama. Hiburan lah ni. Hiburan yang mana kita share pada orang lain. Share dekat media sosial ataupun kita sendiri yang menyanyi, orang lain ramai di depan kita. Maka haram hukum dia. Sebab apa? Takut timbul fitnah tadi. Itulah ayat yang Ibnu Katsir, yang Imam Ibnu Katsir bagi tahu tadi. Apa ayat dia? Ayat Quran ni, fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, maka akan menimbulkan satu penyakit hati. Penyakit hati tu yang mana boleh menaruh tujuan buruk kepada kamu. Maksudnya dia boleh dia bila terpesona dengan suara perempuan tu, boleh menjerumus pada suatu benda yang mungkar lah, benda yang tak molek lah, gitu. Sebab itulah diharamkan suara depan orang, sekalipun dalam bentuk Al-Quran. Kita tak tahu orang depan kita, audiens depan kita ni siapa. Tak semestinya di khalayak ramai tu secara live ataupun record pun sama je. Ni pandangan ulama lah. Okey? Boleh? Okey, itu je lah.
Setakat ni itu je lah daripada pandangan saya. Okay, wallahu a'lam. Sebagai seorang yang pernah melibatkan diri dalam bidang seni suara dan pernah menyertai program dalam bidang sedemikian, apakah cabaran yang saudara hadapi dalam menjaga dan mengawal batasan suara supaya sentiasa dalam garis panduan yang dibenarkan dalam Islam? Okey, terima kasih saudari. Di dalam pendapat jumhur, suara perempuan adalah tidak aurat, akan tetapi ia dikhawatiri menimbulkan fitnah apabila ajnabi tertarik dengan suara itu. Okey, contohnya saya beri situasi dalam nasyid. Di dalam program, ia adalah satu keperluan atau diberi kelonggaran untuk memperdengarkan suara. Dan apabila tiada keperluan seperti bernyanyi dengan suka-suka di depan khalayak ramai yang ada ajnabi, itu tidak dibenarkan. Kalau dari segi situasi untuk mengaji dalam Quran dengan bertaranum, dibolehkan kerana ayat Quran itu adalah hidayah, bukan fitnah. Dari situasi yang saya kongsikan tadi, cabaran utama adalah niat. Niat yang betul kerana Allah untuk menyertai program ataupun pertandingan dan bukan untuk bermegah-megah. Okey, sekian dari saya. Islam tidak melarang umatnya daripada berhibur khususnya kepada wanita. Bahkan ia diraikan selagi mana ia tidak bercanggah dengan syarak. Konsep berhibur dalam Islam hendaklah mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dibentangkan di atas. Justru itu, mana-mana hiburan yang bercanggah dengan syarak adalah perkara yang diharamkan dan perkara ini mesti dicegah agar tidak merosakkan masyarakat dan generasi akan datang. Dari Italia pulang ke rumah, oleh-olehnya sekarung kurma. Sungguh mulia wanita muslimah selalu amalkan ilmu agama. Sekian saja daripada saya, Nur Fatin Nabiha. Dan saya Rabiatul Adawiyah. Sekian, terima kasih.